Hai semua, jumpa lagi. Okey, kita akan bincangkan subtopik 2.2.5 iaitu keanjalan harga penawaran. Okey, cikgu tutup dulu. Okey ya. Right. Kenapa ES? Yes, good. Elasticity of supply ya. ES ya. Elasticity itu adalah keanjalan. Okey ya, harga supply ni ya. Okey, penawaran. Okey, apa yang dimaksudkan definisinya adalah mengukur. ES ni adalah mengukur peratus perubahan kuantiti yang ditawarkan ni dia. Kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus. Daripada sini boleh tak kita nak terbitkan rumus dia? Yes, good ya. Boleh, masih ingat lagi ya. Kenapa dia jadi macam ni? ES lah sebab kita tengah membincangkan tentang elasticity of supply. So bagaimana dapat ni? Okey, senang je. Peratus ni simbol perubahan dan ya kuantiti yang ditawarkan ya. Q ya, QS pun boleh, Q pun boleh. Okey, kemudian yang bawah ni kesan daripada peratus perubahan ya harga barang itu. Okey. Dari sini boleh pecahkan lagi, boleh terbitkan lagi. Okey, ingat lagi kalau ada simbol ni, simbol segitiga ini maksudnya harga baru tolak asal, satu tolak kosong. Okey, tu dia. Boleh ya? Okey, ni terbitan rumus. Okey ya. Ni dah masih dalam bentuk ayat, dia dah mula dalam bentuk simbol yang ujung ni ya. Sama tak? Okey, sama. Kita lihat, kita terbitkan lagi rumus ni. Okey ni ya. Ni rumusnya ya. Ini yang pertama. Ya. Iaitu peratus perubahan Q. Okey, pecahkan lagi. Jadi ni perubahannya Q asal, Q baru tolak Q asal ya. Q1 tolak QO bahagi dengan QO, Q kosong ya. Q asal kuantiti kali dengan 100 sebab dia nak peratus. Okey, bahagi dengan harga baru tolak harga asal bahagi dengan harga asal kali dengan 100 sebab kita mengukur peratusnya ya, peratus perubahannya. Ni yang kedua boleh ya. Ni yang sini. Ni yang harga. Okey ya. Contoh soalan, katakan ini soalan ya. Okey, apabila harga kasut meningkat dari RM50, so terus tanda. Jika diberi soalan, terus tanda lah. Ni adalah P asal ya, PO ke RM52 jadi harga baru ya. Sepasang dan kuantiti ditawarkan meningkat ya. Meningkat dari 150 ni adalah kuantiti asal ke 180 adalah kuantiti baru. Okey, daripada sini that's why cikgu suruh tanda sebab mudah untuk kita masukkan dalam formula ES. Okey, boleh? Dah tanda semua? Okey, lepas dah tanda tadi, kita masukkan dalam formula. Okey ya. So, ni adalah harga asal 180 tolak harga baru 180 tolak dengan harga asal. Tadi kita dah tanda ya di atas tadi sebelum ni. 150 bahagi dengan kuantiti. Bukan harga ya, kuantiti asal kali dengan 100 bahagi dengan harga baru iaitu daripada ke tadi dia kata ke RM52. So itu adalah yang baru tolak dengan harga asal bahagi dengan harga asal kali dengan 100. Setakat ni boleh ya. So selesaikan. Okay, ya. Apabila kita selesaikan, kita akan dapat 20% bahagi dengan 40% dan kita akan dapat ES adalah 5. Okey, daripada sini boleh tak nak tafsirkan? Okey ya. Tafsirkan keanjalan. Ya. Mudah sahaja. Macam sebelum ni keanjalan harga permintaan, tapi ini adalah keanjalan harga penawaran. Tadi soalan adalah menunjukkan kasut meningkat ya, harga barang ini meningkat. Jadi kita tafsirkan apabila harga meningkat dan harga kita letakkan 1%. Ya. Maka
kuantiti ditawarkan meningkat, sebab ini adalah hukum permintaan, hukum penawaran dia adalah positif, meningkat sebanyak berapa? Ada yang boleh jawab dah? Yes, good. Sebanyak 5%. Itu je. Okey, senang kan? Okey, kita terus dengan jenis keanjalan harga penawaran, iaitu anjal dan tidak anjal. Subtopik 2.2.6. Okey, sebab kita dah faham ya, kalau kita dapat ES lebih dari 1 tu apa, ES kurang dari 1 tu apa. So di sini kita akan bincangkan. Okey, okey, anjal adalah dia adalah responsif terhadap harga ya. Perubahan kuantiti yang ditawarkan adalah sangat responsif terhadap harga. Okay, maksudnya jika harga naik naik sedikit, maka kuantiti yang ditawarkan akan naik banyak. Itu yang dikatakan maksudnya responsif. Dan sebaliknya ya, jika harga turun, maka kuantiti yang ditawarkan pun turun juga, tapi dalam kuantiti yang lebih besar berbanding dengan perubahan harga. Okey, boleh, itu maksudnya responsif terhadap harga. Kalau penawaran keanjalan yang penawaran yang tidak anjal, okey ya. Kalau dia kata tak anjal, maksudnya kurang responsif terhadap harga. Katakan perubahan harga berubah, okey, harga meningkat, kuantiti yang ditawarkan juga meningkat, tapi meningkat sedikit. Ya, kita ukur dari segi ketinggian dah, mudah ya. Dan jika harga menurun, kuantiti yang ditawarkan juga akan menurun, tapi menurun sedikit sahaja. Kalau kita tengok dari segi cikgu tunjuk dari segi ketinggian dia lah, saiz dia. Boleh ya. Okey, nilai keanjalan pula, jika anjal dia adalah lebih daripada 1. Contoh tadi kita perolehi 5, 2, 1.1, tu masih lebih daripada 1. Okay, gelok adalah berbentuk landai ya, dan peratus perubahan Q kuantiti adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okay, boleh. Contoh barang anjal adalah barang perkilangan. Okay, seperti kereta pakaian, sebab dia mudah untuk diubah pengeluaran dia. Okay, manakala tidak anjal pula, nilai keanjalan dia adalah kurang daripada 1. Contohnya 0.9, 0.5 dan sebagainya, masih kurang daripada 1. Okey, boleh tadi? Kurang dari 1. Gelok adalah berbentuk cerun ya. Cerun dia adalah curam. Di sini adalah curam ya. Dan dia punya peratus perubahan kuantiti kurang daripada peratus perubahan harga. Contoh barang adalah barang pertanian. Sebab barang pertanian dia mengambil masa yang lama untuk dihasilkan. Jadi dia adalah tak anjal. Sukar untuk dia ambil masa sukar untuk diubah pengeluaran dia ya. Okey, boleh setakat itu. Okey, kita tengok antara dua kelok penawaran ya. Yang mana yang anjal? Yang anjal tadi kita dah sebut dia adalah landai. Kalau kita lihat daripada segi perubahan kuantiti juga adalah lebih responsif, lebih besar berbanding dengan perubahan harga. Boleh nampak sini ya. Ini ya. Dan juga di sini. Okey ya. Okey. Ya, ini adalah keanjalan harga penawaran yang anjal. Ni kelok dia. Jika tidak anjal ya, kelok dia akan berbentuk curam. Ya, akan bentuk curam ya. Kalau kita nak naik memang boleh tergolek jatuh ya. Okey, kita lihat perubahan harga lebih besar berbanding dengan perubahan kuantiti. Ini adalah kelok keanjalan harga penawaran tak anjal. Boleh ya bezakannya? Okey, kita sambung dengan penentu keanjalan harga penawaran, iaitu subtopik 2.2.7. Okey ya. Di sini faktor penentu sama ada adalah anjal atau tak anjal adalah yang pertama, tambahan kos.
Jika tambahan kos pengeluaran sedikit, kalau anjal, tambahan kos pengeluaran yang sedikit, harga yang rendah. Contoh, kos pengangkutan menggunakan jalan darat, maka ianya adalah anjal. Jika tambahan kos pengeluaran yang besar, maksudnya ianya penawaran tersebut adalah tak anjal kerana akan menyebabkan harga yang tinggi. Boleh tambahan kos Faktor yang kedua adalah faktor jangka masa. Jangka masa ada dua, iaitu panjang dan pendek. Jangka masa pendek, faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah, maka ianya adalah anjal. Tapi dalam jangka masa pendek, penambahan faktor pengeluaran adalah terhad dan sukar, maka ianya adalah anjal. Boleh setakat itu. Dan kita lihat bilangan firma pula. Bilangan firma dalam pasaran, jika anjal adalah banyak firma, iaitu dapat menghasilkan kuantiti barang yang banyak di pasaran, banyak firma banyak, dan barang yang dihasilkan adalah lebih banyak di pasaran. Namun jika tak anjal, firma sedikit, maksudnya di sini apabila firma sedikit, maka tidak dapat hasilkan kuantiti dengan banyak di pasaran. Itu adalah penentu sama ada ianya anjal atau tidak anjal yang ketiga. Seterusnya kita akan tengok penentu yang keempat dan seterusnya. Penentu yang keempat adalah mobility faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran yang mudah dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain akan menunjukkan bahawa keanjalan harga penawaran itu adalah anjal jika faktor itu mudah untuk dimobai dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh, faktor pekerja, faktor bahan. Jika dia mudah, maksudnya ianya adalah anjal. Namun, jika faktor pengeluaran sukar dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menunjukkan penawaran tersebut adalah penawaran yang tidak anjal. Contoh, kita mungkin sukar untuk memindahkan buruh, walaupun kita ada yang ni pun ada buruh, ni pun ada buruh, tapi pengeluaran pertanian sukar untuk memindahkan buruh dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi ianya adalah tak anjal. Faktor kelima adalah corak penggunaan faktor pengeluaran. Pun akan menentukan sama ada ianya anjal ataupun tak anjal. Faktor pengeluaran yang senang dan mudah diperolehi adalah anjal. Jadi keanjalan penawaran tersebut adalah anjal jika faktor pengeluaran dia senang dan mudah diperolehi. Contoh, buruh mudah diperolehi, tanah mudah diperolehi, modal mudah diperolehi. Jadi dia adalah penawaran yang anjal. Namun faktor pengeluaran yang sukar dan susah diperolehi, ia menunjukkan bahawa keanjalan harga penawaran tersebut adalah tak anjal. Boleh di situ. Dan akhir sekali adalah ketersediaan stok atau inventory. Jika anjal, stok atau inventory yang banyak dalam sesebuah firma, boleh menghasilkan atau boleh mewujudkan stok atau inventory yang banyak. So itu adalah penawaran yang anjal. Namun jika stok atau inventory yang sedikit dalam sesebuah firma, itu menunjukkan keanjalan adalah tak anjal. As example tadi kita katakan barang pertanian, kita tak boleh nak hold stok dalam sesebuah pengeluaran. Tapi kalau misalnya kata kereta, boleh tak? Yes, good, boleh. Itu bezanya. Setakat itu tentang faktor yang mempengaruhi keanjalan, anjal dan tak anjal. Dan jangan lupa subscribe, like and share. Beritahu rakan jika ianya nota cikgu ini boleh membantu kamu dan yang lain-lain. Alright.